Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Amirah Hazwani binti Anwar selaku pensyarah bagi khusus fiqh jinayat S2I 6083. Saya Nurul Huda Fatihah binti Nordin I1810269 akan memulakan perbincangan bagi tajuk zina. Okey, zina, kita pergi kepada definisi zina. Zina berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu zana yazni zinaan. Ianya memberi makna kepada perbuatan yang keji. Zina dari segi bahasa ialah perhiasan. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, zina adalah persetubuhan yang tidak sah ataupun haram yang telah dilakukan bukan antara suami dan isteri. Imam Asy-Syafi'i juga ada memberikan definisi bagi zina ini iaitu memasukkan hujung kemaluan lelaki ke dalam kemaluan memasukkan hujung kemaluan lelaki ataupun sebahagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan isterinya dalam keadaan bersyahwat kepadanya. Okey, untuk memahami definisi ini dengan lebih jelas, dapat diumpamakan zina ini seperti memasukkan keris ke dalam sarungnya. Okey, para ulama juga ada menyatakan maksud kepada zina ini. Antaranya Imam Al-Tuwaijiri, beliau telah menyatakan zina telah memberikan maksud zina ini iaitu hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan yang tidak berkahwin. Dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dilakukan dengan sedar dan tiada unsur syubhat. Okey, berdasarkan definisi ini kita dapat memahami bahawa perzinahan ini dilakukan antara lelaki dan perempuan yang tanpa ikatan perkahwinan. Okey, dan dilakukan juga secara sukarela, tak ada paksaan daripada sesiapa pun untuk mereka melakukan perzinahan. Dan dilakukan dalam keadaan sedar. Mereka ini sedarlah yang mereka ini telah melakukan perzinahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil pengharaman zina. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'an sabila. Sadaqallahul azim. Ianya bawa maksud dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat iaitu yang membawa kepada kerosakan. Kita boleh highlight kepada dan janganlah kamu menghampiri zina kerana kita umat Islam digalakkan untuk mengelakkan diri, menjauhkan diri kita sendiri daripada perkara-perkara yang menghampiri kepada zina. Contohnya berdua-duaan antara lelaki dan perempuan di tempat yang sunyi tanpa orang ketiga, iaitu tanpa kawan kita ataupun sebagainya. Itu antara salah satu contohnya lah. Sebabnya walaupun kita pandang perkara itu kecil, perbuatan itu hanya perbuatan yang kecil, tapi sebenarnya dia akan mendekatkan kita kepada perzinahan. Kerana bila berdua-duaan itu akan adanya syaitan akan membisik-bisik untuk melakukan perzinahan. Kat situ akan berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, dalam Islam juga ada menyatakan bahawa zina ini adalah merupakan salah satu dosa besar dan ianya adalah perbuatan yang keji, sehingga kan pelaku-pelaku zina ini tidak akan dimasukkan ke dalam syurganya. Okey, secara umumnya dalam mana-mana agama juga ada melarang penganutnya untuk tidak melakukan perzinahan. Dalam agama lain tidaklah menyatakan halal dan haramnya, tetapi menyatakan bahawa untuk mengelakkan diri ataupun tidak untuk mengelakkan diri daripada melakukan perzinahan tersebut tanpa ikatan perkahwinan. Okey, oleh itu kita sebagai umat Islam perlulah untuk lebih menghayati Islam itu sendiri, kerana setiap peraturan yang telah diberikan oleh Allah itu adalah untuk menjaga maruah kita dan untuk menjaga diri kita sendiri dan terutamanya menjaga nama baik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husinah Huda binti Muhammad, I181-02620. Okey, saya ingin membentangkan tentang jenis-jenis zina dan juga syarat pensabitan hukuman zina. Okey, yang pertama adalah jenis-jenis zina. Zina mempunyai 3 jenis, iaitu zina alaman,
zina ghairu muhsan dan juga zina muhsan. Zina alaman merupakan zina yang menggunakan panca indera ataupun dera rasa yang tidak melibatkan hubungan badan. Tetapi zina alaman dia terbahagi kepada 5 pecahan. Yang pertama adalah zina ain. Zina ain ini adalah zina mata, iaitu pandangan seseorang individu itu terhadap individu yang bukan mahramnya dengan pandangan yang bernafsu. Yang kedua adalah zina qalbi, zina melalui hati. Zina qalbi ini apabila seseorang itu dia membayangkan individu yang bukan mahramnya dengan perbuatan yang tidak baik, iaitu yang tidak senonoh. Contohnya dia membayangkan dia melakukan perbuatan seksual dengan orang yang dibayangkan itu sehingga menaikkan nafsu syahwatnya sendiri. Dan yang ketiga adalah zina yadin. Zina yadin ini adalah zina melalui tangan, iaitu melalui sentuhan. Kebiasaannya ini terjadi apabila seorang individu lelaki ataupun wanita dia menyentuh bukan mahramnya, menyentuh kulit bukan mahramnya dengan sengaja sehingga menaikkan nafsu syahwat. Dan yang keempat adalah zina lisan. Biasanya zina lisan ini adalah melalui percakapan. Seperti yang kita tahu, zina melalui percakapan ini biasanya kita bercakap perkara-perkara yang lucah dengan pasangan yang lain sehingga kita membayangkan perkara tersebut, sehingga ia sehingga ia menaikkan nafsu syahwat dalam diri seseorang itu. Dan yang terakhir adalah zina luar. Zina luar ini merupakan zina yang lebih kurang seperti cabul, yang mana seseorang individu itu menyentuh alat kelamin individu yang bukan mahramnya dengan sengaja dan membayangkan perbuatan yang tidak elok buat dia. Dan itu adalah jenis-jenis zina alaman. Jenis zina yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini adalah zina bagi individu yang belum berkahwin dan belum mempunyai ikatan yang halal ataupun ikatan yang sah, dan mereka melakukan persetubuhan dengan sukarela. Dan jenis zina yang terakhir adalah zina muhsan. Zina muhsan ini adalah bagi penzina yang telah berkahwin atau pernah berkahwin, yang pernah bersetubuh dengan pasangan yang halal buatnya, tetapi ia melakukan persetubuhan yang haram dengan pasangan yang bukan halal baginya. Terusnya adalah syarat-syarat pensabitan hukuman zina. Syarat-syarat ni ada 3. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah pengakuan penzina, dan yang ketiga adalah korinah. Okey, keterangan saksi ni, saksi tu mestilah ada syarat-syaratnya tersendiri. Contohnya adalah seperti saksi hendaklah baligh dan juga berakal. Jika keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak berakal, maka keterangan tersebut secara automatiknya ditolak. Yang kedua, saksi hendaklah Islam, yang di mana saksi boleh membezakan bahawa perbuatan zina ini adalah haram dan dicegah di dalam Islam. Yang ketiga, saksi hendaklah mempunyai kesempurnaan dari segi panca indera, yang di mana saksi tidak buta, tidak bisu dan juga tidak pekak, yang di mana dia boleh melihat dengan jelas perbuatan zina tersebut dan juga dia boleh memberikan keterangan semula dengan jelas dan juga mengingati dengan baik perbuatan yang dilihat. Dan seterusnya, saksi hendaklah adil, yang di mana saksi tidak melakukan dosa kecil secara berterusan dan juga tidak melakukan dosa besar yang boleh menjatuhkan maruahnya. Saksi hendaklah lelaki. Jika keterangan yang diberikan oleh saksi wanita, maka keterangan tersebut tidak diterima. Dan keterangan itu hendaklah dilakukan dengan sebanyak 4 orang saksi, yang di mana keempat orang saksi ini melihat pelakuan zina itu secara serentak dan berada di tempat yang sama, dan keterangan itu hendaklah dibuat di persidangan yang sama. Tetapi terdapat 2 pendapat ulama tentang hal ini, yang di mana ulama Syafi'i berpendapat bahawa saksi boleh datang secara berasingan ataupun datang secara serentak, tetapi digalakkan saksi itu datang secara berasingan kerana jika saksi datang secara serentak, dibimbangi takut saksi itu boleh berpakat untuk memberikan keterangan yang palsu. Dan seterusnya adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa saksi hendaklah datang secara berasingan, dan jika saksi datang secara serentak, jika saksi tersebut datang secara berasingan, maka keterangan yang diberikan tidak boleh diterima. Dan yang terakhir adalah kadi mestilah berpuas hati dengan keterangan yang diberikan oleh saksi itu, dan saksi itu hendaklah mengekalkan kelayakannya sebagai saksi sehinggalah hukuman hudud dijalankan ke atas penzina. Syarat yang kedua adalah pengakuan penzina. Pengakuan penzina ini hendaklah dilakukan oleh penzina yang baligh serta berakal. Jika pengakuan ini dibuat oleh penzina yang tidak berakal, maka pengakuan itu tidak boleh
diterima. Yang kedua, pengakuan ini hendaklah dengan pilihannya yang dengan sendiri, bukannya dia dipaksa dan diugut untuk melakukan pengakuan itu. Dan yang ketiga, pengakuan penzina ini hendaklah dilakukan sebanyak 4 kali untuk memastikan bahawa dia betul-betul melakukan penzinaan itu, melakukan zina. Tapi ada 2 pendapat ulama yang berbeza. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah dengan Imam Hambali, mengatakan bahawa pengakuan penzina ini perlu dilakukan sebanyak 4 kali bagi menyamakan dengan 4 saksi di dalam satu majlis yang berasingan. Dan bagi ulama Syafi'i dengan sebahagian besar ulama Imam Malik mengatakan bahawa pengakuan ini tidak semestinya dilakukan sebanyak 4 kali. Sekali saja dah sah, dan juga ia sah dilakukan dalam majlis yang, dan ia juga mestilah dilakukan dalam majlis yang sama. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir adalah qarinah. Qarinah ini adalah bukti yang mana ia boleh diterima atau juga boleh ditolak. Menurut Imam Malik, jika terbukti bahawa jika qarinah dan bukti ini sudah jelas, maka boleh terus melaksanakan hukuman hudud ke atas penzina. Tetapi berbeza dengan pendapat ulama Syafi'i, ulama Imam Hambali dan juga ulama Hanafi. Ulama-ulama ini berpendapat bahawa jika tidak semestinya, jika qarinah itu sudah ada, tidak semestinya hukuman hudud itu boleh terus dijalankan ke atas penzina, kerana ada juga sesetengah wanita dia mengandung bukan kerana dia membuat persetubuhan yang rela, tetapi ia kemungkinan juga wanita itu dirogol ataupun dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bismillah binti Sabah I18102718 akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan subtopik iaitu hukuman ke atas penzina. Baik, sebagaimana yang kita tahu, sebentar tadi sahabat saya ada menerangkan bahawa jenis zina ini ada 2 yang dikenakan hukuman lah ke atasnya, iaitu berzina muhsan dan ghair muhsan. Baik, bagi penzina muhsan, iaitu yang pernah berkahwin, akan dikenakan rejam menggunakan batu sehingga mati. Adapun penzina ghair muhsan, iaitu pesalah yang belum pernah berkahwin, akan dikenakan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama 1 tahun. Baik, kita akan lihat dengan lebih terperinci bagaimana kaedah yang digunakan pakai bagi merejam menggunakan batu sehingga mati ni. Yang menjadi persoalannya, apakah saiz yang digunakan, saiz batu yang digunakan, tempat bagi dilaksanakan hukuman tersebut. Okey, baik. Okey, saiz batu yang digunakan pakai untuk merejam, okey, sama ada kita tertanya kan, sama ada ianya terlalu kecil, mungkin macam sebesar pemadam kan, kecil batu kan, atau terlalu besar yang mungkin besarnya satu saiz sama dengan kepala kita kan. Tapi sebenarnya batu yang digunakan pakai untuk merejam pesalah ini adalah sebesar kepalan tangan. Okey, sebesar kepalan tangan. Okey, saya boleh tunjukkan antaranya lebih kurang macam ni lah. Kepalan tangan kan, sebesar ni. Okey. Baik, tempat di manakah hukuman akan dijalankan? Baik, hukuman akan dijalankan di kawasan yang terbuka, di mana pesalah akan diletakkan di dalam satu lubang yang digali. Lubang tersebut akan tingginya paras dada hingga dada. Okay, dada pesalah lah. Kalau pesalah pendek maka lubangnya pendek lah. Kalau pesalah tersebut tinggi orangnya, lebih dalam lah lubang yang digali. Kemudian pakaian yang dikenakan atau pakaian yang dipakai semasa hukuman dijalankan adalah pakaian yang menutup aurat yang dengan sempurna, yang tidak ketat dan menutup aurat lah. Kemudian sekiranya pesalah tersebut sakit, tidak sihat atau sebagainya lah, macam-macam lah, dalam keadaan yang sakit lah, uzur ke apa, hukuman tidak akan ditangguhkan. Ini adalah jumhur ulama', jumhur fuqaha berpendapat bahawa mereka bersepakat bahawa tiada penangguhan ke atas pesalah yang akan direjam. Kemudian rejaman tersebut ketika dilemparkan, dibaling kan batu tu,
tidak boleh mengenai muka pesalah. Okey. Ini adalah melalui riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahawasanya Rasulullah ada memperingatkanlah para sahabat untuk tidak membaling sehingga mengenai muka pesalah. Kemudian bagi yang selanjutnya, apabila pesalah telah meninggal dunia, mereka wajib dimandikan, dikafankan dan disolatkan seperti biasa, seperti jenazah-jenazah yang lain lah maksudnya. Okey, kerana itu adalah hak ke atas mereka. Kemudian kita pergi pula kepada penzina ghair muhsan, iaitu 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Baik, ini juga menjadi satu persoalan mengenai sebatan tu, rotan tu sebesar mana, berat macam mana, lepas tu cara merotan tu macam mana. Okey, saya akan pergi kepada firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat kedua, yang maksudnya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Baik, di sini Allah SWT ada menerangkan sedikit bagaimana sebatan tersebut dilaksanakan, iaitu disaksikan oleh orang-orang ramai di kawasan yang terbuka lah, orang-orang yang beriman, dan tiada belas kasihan ke atas pesalah tersebut. Apabila kita rotan, apabila kita menyaksikan, tidak boleh ada rasa kasihan kerana pesalah telah melanggar apa yang Allah tetapkan. Okay. Baik, kita pergi kepada cara pelaksanaannya, iaitu saiz rotan tersebut. Okey, di sini saya ada bagi satu contoh lah, tapi ini bukan yang sebenar lah, hanya contoh kan. Baik, panjang ni saya punya ni bengkok, patutnya dia kena tegak. Okey, panjangnya tidak melebihi 1.22 meter. Okey, yang ni adalah pendek lah sebenarnya. Dia kena lagi panjang lagi sikit, 1.22 meter. Kemudian tebal yang bahagian sini tebal adalah 1.25 cm dan tidak terlalu berat serta tidak terlalu ringan. Okey. Kemudian keadaan atau pelaksanaan perotan kepada pesalah. Okey. Tangan perotan harus diangkat ketika hendak merotan, tidak sehingga menampakkan ketiak. Maksudnya macam ni kan, rotan tak nampak, tak melihat kan, tapi jangan sampai mengangkat, menampakkan macam tu. Kemudian tidak melebihi kepala perotan. Okey, maksudnya kepala saya sampai tahap ni, rotannya macam ni, macam ni. Okey, jangan sampai melebihi kepala macam tu. Okey, itu adalah syarat pelaksanaan merotan tersebut. Okey. Sekiranya pesalah tersebut dalam keadaan sakit, mungkin dia terjatuh, jadi kakinya terhinjut-hinjut ke macam tu kan, dalam keadaan yang sakit, akan ditangguhkan hukuman tersebut sehingga dia baiklah. Tak seperti yang macam pezina muhsan tadi, kalau nak direjam, kita tak tunggu dia dalam keadaan sihat, kita akan rejam juga. Okey. Kemudian saya pergi kepada, okey, sekiranya perotan tersebut terlebih dan terlanjur memukul, merotan tu patutnya dia macam ni tapi dia terlebih-lebih, atau dia pukul tu dengan rasa geram ke apa, pesalah boleh menuntut pampasan kepada si perotan tu, tapi menuntut pampasan lah pada hakim macam tu lah. Kemudian bahagian yang tidak boleh dirotan, yang ini di bawah mazhab Imam Syafi'i lah yang saya ambil, ialah muka, kepala, rusuk, bahagian yang risiko. Iaitu bahagian risiko tu contoh pesalah ada luka, pergi pukul atau rotan dekat luka, tak boleh. Perut, dada dan dada. Okey. Kemudian kita pergi kepada setelah dirotan 100 kali akan dibuang negeri selama setahun kan.
Jadi bagaimana pelaksanaan buang negeri ni? Okey, buang negeri kepada pesalah ini adalah bagi wanita, mereka memerlukan mahram. Okey, mahram bagi menemani mereka semasa di buang negeri ni. Sekiranya tiada mahram, tiada pelaksanaan ini. Okey, kita akan tunggu sampai menjumpai mahram wanita ini, baru akan dilaksanakan. Kemudian pesalah yang mengasingkan diri selama setahun tidak dikira sebagai termasuk dalam hukuman lah, sebab dia mengasingkan diri selama setahun. Padahal sepatutnya hakim yang menentukan dia dekat mana, macam tu lah. Kalau mengasingkan diri sendiri ni macam dia sendiri-sendiri dia buat. Kemudian tempat yang dibuang negeri tu tidak boleh kurang dari perjalanan yang diharuskan solat qasar, iaitu 2 marhalah. Kalau kurang 1 marhalah saja, tidak dikira sebagai satu hukuman lah ke atas dia. Contohnya dia dijatuhkan hukuman dekat Kuala Kangsar, dekat Candan lah. Kemudian dia dibuang negeri tu, dia hanya pergi ke Talang saja. Dia setahun duduk kat situ. Itu tidak dikira lah sebab kurang daripada jarak 2 marhalah tadi. Baik, itu saja. Nama saya Nur Alia Syafira binti Zulkifli, I18102616. Okey, sekarang kita lihat pula kepada syarat-syarat pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan hukuman zina bagi muhsan dan bukan muhsan adalah seperti berikut. Yang pertama, mukallaf, iaitu seseorang itu mestilah berakal dan baligh. Bagi kanak-kanak dan mereka tidak berakal, mereka tidak akan dikenakan hukuman. Yang kedua pula, tidak dipaksa. Syarat yang ketiga iaitu kesalahan zina tidak disebabkan kekeliruan, dimaafkan syarak. Tiada sebarang hukuman yang akan dikenakan jika kesalahan zina tersebut berlaku disebabkan wujudnya kekeliruan kerana ia dimaafkan syarak. Contoh kekeliruan tersebut adalah seorang lelaki mendapati ada seorang perempuan yang disangka isterinya berada di atas katilnya. Lalu dia menyetubuhi, kemudian dia dapati perempuan tersebut bukanlah isteri dia. So maksudnya kat sini dia ingat perempuan yang di atas katil tu adalah isteri dia, tetapi rupa-rupanya bukan, disebabkan kerana itulah berlakunya persetubuhan syubhah. Selain itu, kesalahan zina juga disebabkan kekeliruan seperti seorang lelaki yang berkahwin dengan seorang wanita tanpa saksi lalu dia menyetubuhinya. Ini kerana terdapat ulama yang tidak menetapkan saksi sebagai syarat nikah. Dekat sini pelaku tersebut berdosa kerana dia mengambil pendapat yang tidak kuat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, saksi merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi dekat sini dia tidak akan dikenakan hukuman, tapi pelaku tersebut berdosa besar. Seterusnya yang keempat iaitu kesalahan zina yang disabitkan sama ada melalui pengakuan atau bukti. Pengakuan zina ini hendaklah di hadapan ketua negara atau hakim dan kadi yang mewakilinya. Pengakuan hendaklah dari orang yang mampu melakukan zina. Contohnya adalah penzina tersebut mempunyai nafsu yang membawa ke arah perbuatan zina. Pengakuan zina juga mestilah secara lisan, bukan dari pita rakaman audio atau video, kerana pengakuan jenis ini tidak dapat dipastikan kesahihannya. Pengakuan juga haruslah dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas tanpa sebarang keraguan. Pengakuan ini juga memadai dengan dilakukan sekali sahaja tanpa perlu diulang. Jika penzina tersebut menarik balik pengakuannya, pengakuan tersebut akan terbatal dan hukuman akan digugurkan. Bukti pula adalah
keterangan yang telah diberikan oleh 4 orang saksi yang melihat penzinaan tersebut. Keterangan yang diberikan oleh saksi mestilah dinyatakan dengan jelas tanpa boleh dipertikaikan yang membawa maksud yang lain. Maksud kat sini, saksi tu harus nyatakan bukti tu dengan jelas tanpa orang lain tu tak boleh untuk pertikaikan lagi bukti-bukti yang telah diberikan oleh saksi tersebut. Saksi juga harus menyatakan tempat jenayah yang tepat dan kesemua saksi mestilah bersependapat dengan tempat yang dinyatakan. Sekiranya saksi ini tidak bersependapat di mana tempat berlakunya jenayah, pembuktian ini akan ditolak dan mereka akan dikenakan hukuman tuduh zina. Sama juga jika saksi tidak menyatakan tempat yang berlakunya jenayah zina tu, saksi juga akan dikenakan hukuman tuduh zina sebab dia tidak dapat menyatakan tempat berlakunya jenayah tersebut. Syarat 4 saksi dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 13. Sepatutnya mereka yang menuduh zina membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang yang dusta. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Kausar binti Roslan, I181026330. Okey, pada hari ini saya akan bercerita berkenaan dengan enakmen undang-undang berkaitan dengan jenayah syariah, berkaitan dengan zina. Okey, yang pertama, terlebih dahulu saya akan bercerita berkenaan dengan enakmen undang-undang negeri Terengganu sebab banyak diaplikasikan berbanding enakmen undang-undang negeri Perak. Okey, yang pertama adalah enakmen kesalahan jenayah syariah hudud Qisas negeri Terengganu pada tahun 1423 Hijrah bersamaan dengan 2002 Masihi di bawah Seksyen 12 iaitu zina. Okey, zina ialah satu kesalahan yang merupakan persetubuhan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan pasangan suami isteri dengan yang bukan suami isteri, dan persetubuhan tidak termasuk dalam wati syubhah sebagaimana dinyatakan dalam subsection 3 yang akan diterangkan sebentar nanti. Okey, wati syubhah ni adalah melahirkan anak bukan dalam perkahwinan perempuan dan lelaki secara sah. Okey, seterusnya manakala jika pesalah berkahwin dengan sah, telah menikmati persetubuhan dalam perkahwinannya, maka pesalah itu dinamakan muhsan. Tetapi pesalah itu belum berkahwin atau sudah berkahwin tapi belum merasai nikmat bersetubuh, maka itu dinamakan ghairul muhsan. Okey, wati syubhah ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan isterinya, dan bersetubuh itu dilakukan dalam keadaan yang meragukan, yang mana menyangka perempuan itu adalah isterinya sedangkan perempuan itu bukan isterinya. Okey, dan keadaan kedua adalah meragukan dalam yang mana perkahwinan dengan perempuan itu dia dikira sah, tetapi dalam hukum syarak secara hakikatnya perkahwinan mereka adalah tidak sah. Okey, yang kedua adalah masih lagi di bawah negeri Terengganu tetapi pada Seksyen 13 iaitu hukuman zina. Jika pesalah yang melakukan zina itu muhsan, maka pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman rejam, iaitu dilontar dengan batu yang sederhana sehingga mati. Namun begitu, jika pesalah melakukan zina ghairul muhsan, maka pesalah tersebut mestilah dihukum dengan hukuman sebanyak 100 kali sebatan, dan sebagai tambahan hendaklah dipenjara selama 1 tahun.
Okey, seterusnya yang ketiga adalah Seksyen 17, iaitu bilakah hukuman hudud zina tidak boleh dilaksanakan. Okey, sepertinya seperti pesalah ataupun saksi tarik balik pengakuannya, dan seterusnya bagi perempuan apabila darahnya tidak terkoyak. Seterusnya perempuan yang berlaku melalui wati syubhah, dan apabila penzina lelaki berkahwin dengan penzina perempuan. Jika perempuan apabila bersetubuh berlaku dengan cara kekerasan, paksaan, sihir, pukau, minuman atau ubatan-ubatan. Akhir sekali adalah tuduhan persetubuhan yang gagal membuktikan berlakunya kemasukan kepada takak zahar ke dalam faraj perempuan. Okey, seterusnya di dalam enakmen Terengganu lagi, iaitu pada Seksyen 18, iaitu zina mahram. Okey, zina mahram maksudnya perkahwinan yang tidak boleh dilaksanakan perkahwinan itu. Contohnya saya dengan abang saya, itu adalah zina mahram. Okey, ni sekadar contoh. Okey, zina mahram adalah kesalahan kerana melakukan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut syaratnya adalah diharamkan berkahwin. Okey, maka sesiapa yang melakukan zina mahram, jika dibuktikan zina, hendaklah dihukum dengan hukuman hudud. Hendaklah dihukuman dengan hukuman hudud di bawah hukuman zina tersebut. Jika membuktikan mengikut pembuktian tidak dapat diadakan, tetapi persetubuhan boleh dibuktikan dengan keterangan sama ada secara sahih ataupun sebaliknya, maka hendaklah dihukum dengan hukuman takzir. Okey, seterusnya adalah enakmen Undang-Undang Negeri Perak yang dilampirkan enakmen 3 pada tahun 1992 di bawah enakmen Jenayah Syariah 1992, iaitu kesalahan berhubungan dengan maruah diri pada Seksyen 48. Okey, adalah persetubuhan haram. Okey, keterangan kesalahan ini pada Seksyen 48, sesiapa melakukan persetubuhan haram adalah bersalah di atas suatu kesalahan, dan hendaklah apabila disabitkan hukuman denda mestilah tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tidak melebihi 3 tahun. Okey, atau kedua-duanya sekaligus, dan tidak juga diboleh hukum sebanyak 6 kali sebatan. Okey, seterusnya, namun begitu pada Seksyen 49, iaitu percubaan persetubuhan haram, ini sesiapa melakukan perbuatan ini adalah bersalah atas suatu kesalahan, dan apabila disabitkan hukuman denda mestilah tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun, atau kedua-duanya sekali. Okey, itu saja daripada saya berkaitan dengan enakmen Undang-Undang Jenayah Syariah berkaitan dengan zina. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Na'atika Syuhada binti Asri, I1810265. Okay, saya akan sambung pembentangan yang seterusnya, iaitu mengenai dengan kes zina. Antara kes zina yang dibicarakan di Malaysia adalah mengenai kes Rosli bin Abdul Jaafar pada tahun 2007. Antara fakta kes adalah di mana tertuduh Rosli bin Abdul Jaafar ni telah melakukan persetubuhan haram dengan seorang wanita yang bernama Mumi binti Muhammad sehingga melahirkan anak luar nikah yang bernama Hasmawi bin Abdullah. Tertuduh ni telah didakwa oleh mahkamah di bawah Seksyen 80 bahagian 1 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah pada tahun 1995, iaitu kesalahan melakukan persetubuhan haram yang membawa kepada hukuman penjara selama 3 tahun atau dikenakan denda sebanyak RM5,000 atau 6 kali sebatan, atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Kesalahan beliau ini dapat dibuktikan dengan adanya qarinah. Qarinah ini adalah bahan bukti, di mana pembuktian itu adalah melalui ujian DNA. Di Malaysia ni, ujian DNA telah digunakan di Mahkamah Syariah sebagai pembuktian kes bagi pensabitan pengesahan strata nasab, iaitu mengenai kes harta pusaka, hak penjagaan anak dan juga
persetubuhan haram. Mahkamah juga telah memberikan peluang kepada tertuduh untuk membela diri dan juga menafikan dakwaan tersebut, tetapi tertuduh ni telah gagal mengemukakan kepada pihak mahkamah. Dalam pembicaraan, pihak pembela dalam kes ini telah memberi penghujahan bahawa keterangan pakar DNA ini tidak boleh diterima kerana ia bertentangan dengan peruntukan Seksyen 18 bahagian 1 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sabah pada tahun 1992, di mana keterangan dalam kes zina ini yang membawa hukuman hudud tidak boleh diterima kecuali dengan adanya saksi, iaitu 4 orang saksi lelaki. Namun mahkamah telah memutuskan bahawa Seksyen 86 bahagian 1 ini tidak boleh diguna pakai dalam kes yang dibicarakan kerana hukuman yang dikenakan ke atas tertuduh hanyalah hukuman takzir, bukan hukuman hudud. Ujian DNA ini adalah satu cara yang paling sesuai untuk dibuktikan kesalahan persetubuhan haram yang dilakukan oleh tertuduh dan ia boleh diterima sebagai bahan bukti. Kes persetubuhan haram ni adalah yang dilakukan oleh tertuduh ni adalah jelas merupakan satu perbuatan zina dan juga haram dilakukan serta mendekati sebagaimana yang telah disebutkan dalam dalil Al-Quran dan juga hadis. Maka mahkamah boleh menjatuhkan hukuman jika ia disabitkan kesalahan dan juga tidak dapat mengemukakan apa-apa keterangan bagi menafikan perkara tersebut. Pihak mahkamah juga haruslah mengambil berat tentang kes zina yang berlaku di Malaysia agar tidak berleluasa dan juga terus merosakkan kepada nasab keturunan. Antara kesimpulan yang dapat saya buat melalui pembentangan ini adalah zina ini merupakan salah satu perbuatan yang jelas haram oleh syarak dan juga ia boleh mendatangkan kepada kemurkaan Allah dan juga boleh merosakkan kepada nasab keturunan kita. Jenayah zina ini adalah salah satu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman hudud, tetapi Malaysia tidak menggunakan hukuman hudud ini sepenuhnya oleh pelaku zina, tetapi pelaku zina ini tetap dijatuhkan hukuman bagi membendung jenayah ini daripada terus berleluasa. Oleh itu, kerjasama daripada semua pihak amatlah diperlukan bagi membanteras permasalahan ini. Kita sebagai umat Islam haruslah mempunyai pegangan akidah yang kuat dan juga hidup berlandaskan dengan syariat Allah. Selain itu, kita juga haruslah celik dan juga berilmu serta seiring dengan kemajuan sekarang dan sama-sama membanteras jenayah zina ini dengan menggunakan pendekatan yang seiring dengan peredaran zaman. Okey, setakat itu saja daripada pembentangan kami. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Saya akhiri pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.